Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3 iaitu yang berkaitan dengan tajuk Hukum Tajwid bagi Nun Sakinah dan Tanwin. Untuk pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3 iaitu pada muka surat 31 hingga 34. Baiklah murid-murid, sebelum itu, mari kita perhatikan sama-sama berkaitan pengenalan bagi hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Baiklah yang pertama, maksud Nun Sakinah. Huruf Nun yang tidak berbaris, seperti di sini. Yang kedua, huruf Nun yang bertanda mati ataupun disebut Nun Sukun. Yang kedua, maksud Tanwin. Tanwin bermaksud baris dua seperti ban, bin, bun. Kenapa disebut baris dua? Kerana baris dua berada di atas ataupun baris dua yang berada di bawah ataupun baris dua yang berbaris hadapan. Baiklah, seterusnya. Hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Hukum ini terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, iqlab. Yang kedua, idgham bila gunnah. Yang ketiga, idgham ma'al gunnah. Yang keempat, izhar halqi. Dan yang kelima, ikhfa hakiki. Jadi, Ustazah akan ajar kamu satu persatu hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Baiklah, hukum Nun Sakinah dan Tanwin yang pertama adalah iqlab. Iqlab. Iqlab hanya mempunyai satu huruf sahaja iaitu huruf ba. Huruf ba. Jadi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba akan dikenali sebagai iqlab. Jadi, cara bacaan bagi hukum iqlab adalah nun mati ditukar kepada mim. Diikhfakan dengan mengekalkan dengung pada mim. Kita lihat contoh yang pertama. La yumbazanna. La yumbazanna. Jadi, jika murid-murid dapat lihat dan dengar, Ustazah baca la yumbazanna. Dia tidak akan berbunyi la yunbazanna. Tetapi sebaliknya, nun ini ditukar kepada huruf mim dan dengung di sini adalah dikekalkan. Jadi dia akan berbunyi la yumbazanna. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Min baqliha. Min baqliha. Dengung yang di sini. Okay, seterusnya. La nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an bin nasiyah. Dan kalimah yang terakhir adalah Yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin bi jahannam. Jadi, murid-murid perlu ingat, sekiranya ada huruf mim kecil seperti ini, ini dan ini, dan selepasnya adalah huruf ba, jadi itu adalah iqlab. Okey, seterusnya, mari kita lihat kepada hukum Nun Sakinah
dan tanwin yang kedua dan yang ketiga, iaitu idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. Kedua-duanya mempunyai sebutan yang hampir sama tetapi masing-masing mempunyai perbezaan. Jadi apa bezanya ni? Yang pertama, kita lihat idgham bila gunnah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam. Bagi idgham ma'al gunnah pula, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim dan waw. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim dan waw. Kita dapat lihat perbezaan dari segi bilangan huruf, iaitu idgham bila gunnah hanya mempunyai 2 huruf sahaja, iaitu huruf ra dan lam. Manakala bagi idgham ma'al gunnah mempunyai 4 huruf, iaitu ya, nun, mim dan waw. Jadi, sebelum kita pergi kepada contoh-contoh bagi idgham ini, Ustazah akan terangkan mengenai cara bacaan bagi kedua-dua idgham ini. Okey, cara bacaan bagi hukum idgham. Idgham terbahagi kepada 2, seperti mana yang Ustazah dah terangkan tadi, iaitu idgham bila gunnah dan juga idgham ma'al gunnah. Cara bacaan bagi idgham bila gunnah adalah memasukkan sebutan nun mati atau tanwin ke dalam huruf lam atau ra dan dibaca tanpa dengung. Kita lihat contoh di bawah. Mir rabbika. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Jadi, murid-murid perlu masukkan sebutan huruf nun mati ke dalam huruf selepasnya, iaitu huruf ra. Dan murid-murid perlu baca tanpa dengung. Kalimah ini tidak boleh dibaca dengan dengung seperti Mir rabbika. Tak boleh tahu sebab kita kena baca tanpa dengung. Sama juga dengan sebelah ni. Walam yakullahu. Walam yakullahu. Okey, seterusnya idgham ma'al gunnah. Memasukkan sebutan nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya dan dibaca secara idgham beserta dengung. Okey, idgham ma'al gunnah dibaca secara dengung, manakala idgham bila gunnah pula dibaca tanpa dengung. La, tidak ataupun tanpa. Contoh bagi idgham ma'al gunnah, mim masad. Mim masad dibaca secara dengung. Sama juga suhufam mutahharah. Suhufam mutahharah. Jadi itulah antara kedua-dua cara bacaan bagi hukum idgham. Baiklah, kita teruskan kepada contoh bacaan bagi idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. Yang pertama, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam. Mirrahiqin. Mirrahiqin. Yang kedua, mirrabbika. Mirrabbika. Yang ketiga, Aishatir radiyah. Aishatir radiyah. Yang keempat, Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Bagi huruf lam, la illam yantahi. La illam yantahi. Walam yakullahu. Walam yakullahu. Seterusnya, Yawma idzin lillah. Yawma idzin lillah. Dan yang terakhir adalah Yawma idzin la
lamahjubun. Yawma'idhin lamahjubun. Jadi itu antara contoh-contoh bagi kalimah untuk idgham bila gunnah. Seterusnya, idgham ma'al gunnah yang dibaca secara dengung, iaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, iaitu huruf ya, nun, mim dan waw. Kita lihat contoh yang pertama bagi huruf ya. Man yasha. Man yasha. Bagi tanwin, wujuhun yawma'idhin. Wujuhun yawma'idhin. Bagi huruf nun, inna fa'ati. Inna fa'ati. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Huruf mim, mim masad. Mim masad. Suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Bagi huruf waw, min waraihim. Min waraihim. Lahabin watab. Lahabin watab. Jadi itu antara beberapa contoh bagi idgham bila gunnah dan juga idgham ma'al gunnah. Okey murid-murid, di sini Ustazah ada kongsikan sedikit bagaimana cara untuk mengingat huruf idgham bila gunnah, iaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ra. Jadi, Ustazah kongsikan sedikit tips ataupun kata kunci untuk mengingat kedua huruf ini, iaitu lori, lam, waw, ra, ya. Lori, huruf lam dan huruf ra. Seterusnya, cara mengingat bagi huruf idgham ma'al gunnah. Okey, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan keempat huruf, iaitu huruf mim, ya, nun dan waw. Jadi, tipsnya adalah menu. Mim, ya, nun, waw. Menu. Seterusnya, mari kita sambung kepada hukum yang keempat, iaitu izhar halqi. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi cara bacaan bagi izhar halqi adalah membaca nun mati atau tanwin dengan terang dan jelas tanpa dengung. Tanpa dengung. Mari sama-sama kita lihat dan baca contoh bagi izhar halqi, iaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi huruf yang pertama, wayan'auna. Wayan'auna. Min ayyi. Min ayyi. Tayran ababil. Tayran ababil. Huruf yang kedua, anhu. Anhu. In huwa. In huwa. Fariqan hada. Fariqan hada. Seterusnya huruf ain, an'amta. An'amta. Min ainin. Min ainin. Sami'un alim.
Sami'un alim. Huruf yang keempat, nun mati bertemu dengan huruf ha. Wanhar. Wanhar. Min haitsu. Min haitsu. Alimun hakim. Alimun hakim. Huruf yang kelima, fasayunghiduna. Fasayunghiduna. Min ghillin. Min ghillin. Ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Dan huruf yang terakhir adalah huruf kha. Wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Mimman khalaqna. Mimman khalaqna. Kadhibatin khati'ah. Kadhibatin khati'ah. Okay, jadi kalau murid-murid dapat lihat, bacaannya adalah tanpa dengung. Seterusnya, hukum bagi ikhfa hakiki di mana apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf di sini, iaitu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, da, ta, za, fa, qaf dan kaf. Kita lihat kepada cara bacaan bagi ikhfa hakiki adalah dibaca dengan dengung, iaitu 2 harakat. Huruf yang pertama, huruf ta. Yawma idzin tuhadditsu. Man thaqulat hubban jamma. 'Inda rabbihim naran zata. Man zakkaha. Wa qala al-insanu min syarri wa yansuraka mandudin an tabaqin yanzuruna yatiman fa'awa. Kutubun qayyimah in kana. Jadi ini adalah antara ke-15 huruf bagi ikhfa hakiki. Murid-murid, Ustazah ada sediakan lagu tau untuk kita hafal huruf ikhfa hakiki. Jom kita nyanyi sama-sama. Ikhfa hakiki ada 15, dibaca dengan 2 harakat. Ta, jim, dal, zal, zai, sin, sod, da, ta, za, fa, qaf, kaf. Ikhfa hakiki ada 15, dibaca dengan 2 harakat. Ta, jim, dal, zal, zai, sin, sod, da, ta, za, fa, qaf, kaf. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung kelas kita pada hari ini. Jadi, Ustazah dah senaraikan ke-5 hukum bagi nun sakinah dan tanwin bagi memudahkan kamu semua untuk menghafal dan mengingat setiap hukum ini. Ustazah doakan semoga semua anak murid Ustazah dipermudahkan untuk mengingat dan juga dapat mengaplikasikan hukum-hukum ini di dalam bacaan Al-Quran. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.